ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari raya yang cukup seronoklah tahun ni. Dapat balik beraya, dapat pergi berjalan-jalan. Walaupun begitu tuan-tuan, jangan kita lupakan kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu leka beraya ni, dah raya ya. Hari ni lah ke besok lah? Minggu ni minggu lah. Selamat Hari Raya mak batin tuan-tuan. Tak sempat nak ucap awal-awal, kita ucap yang ujung-ujung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ni bukan ni last. Jadi kalau anugerah pada masa yang akan datang juga ada kebaikan untuk kita insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi kitab kita ni pada siasah Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana dalam kalangan muhajirin pula berpendapat mereka yang paling layak menjadi khalifah kerana mereka merupakan golongan yang pertama menganut Islam, yakni berdakwah semenjak daripada permulaan Islam dan menghadapi ujian dahsyat ketika di Mekah. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak pilih kan pengganti tu payah. Kalau tuan-tuan biasa dengar di Perak ni tuan-tuan, ada satu sultan ni dikebumikan dulu selepas sebulan. Sebab nak cari pengganti untuk naik jadi sultan Perak yang seterusnya tak jumpa, tak dapat. Susah nak dihubungi ketika waktu tu, sehingga dah sebulan. Ni sejarah, tuan-tuan boleh google lah. Kalau tu saya di Kuala tu ziarah makam, tuan-tuan pergilah tengok, ada sejarahnya sebab nak cari pengganti. Tapi orang lelaki senang, selesa boleh cari pengganti baru. Kalau tak ada isteri lah kan, senang. Dan juga tambahan pula, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharungi ujian ketika berhijrah dan juga berjihad. Hujah mereka juga disokong dengan wahyu dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyanjung golongan muhajirin dengan pujian yang sangat tinggi. Jadi masing-masing ketika pada waktu itu meletakkan yang ni nak naik, yang ni nak naik, yang ni nak naik. Jadi proses pemerintahan ni bukan satu benda yang senang tuan-tuan. Hari ni meninggal, besok boleh naik nanti Perdana Menteri baru. Tak boleh tuan-tuan. Dia ada sistem dia. Nak naik khalifah ni dia mempunyai satu sistem yang tertentu. Bukan boleh kita kata main tangkap muat, pinjam sekejap dia ni jadi presiden ni, jadi khalifah ni sekejap. Tak boleh. Dia kena ada syarat. Dia perlu ada syarat yang dipilihkan. Dan dia orang ni meletakkan bahawa dia orang pernah berjihad. Kaum muhajirin ini pernah berjihad dalam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah daripada kota Mekah lagi. Jadi dia orang rasa dia orang layak. Dengan keadaan yang tegang itu dapat dikendurkan dengan perasaan asabiah. Ya. Puak-puak juga dapat dipadamkan apabila pemimpin utama kedua puak muhajirin dan juga ansar menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asabiah ni bermuka orang kata berpendapat-pendapat lah. Kawan ni kata aku rasa yang ni, aku rasa hak ni, aku rasa hak ni. Begitulah, berbeza-beza pandangannya. Jadi dah dipadamkan dengan kehadiran apabila dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka pun terus pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Kalau tuan-tuan pergi umrah tu biasalah kan, Saqifah Bani Sa'idah tu, di mana berlakunya perdebatan yang cukup hangat sehingga perangai jahiliah telah melupakan sesetengah pihak kepada akhlak musyawarah dalam Islam.
Contohlah tuan-tuan kan, kita di sini ada pilihan raya, betul? Sampai pilihan raya, kawan ni parti tak sama dengan kita, udah kita tiba kawan tu rapat. Tu tak boleh tuan-tuan. Kita ikut parti, partilah masing-masing, tapi jangan tibai kawan tu rapat. Tu sifat asabiah, tu sifat jahiliah dulu. Rapat habis. Tibai kawan tu sampai tak ingat dunia. Itulah pengurusi surau, dia punya bendera lain. Dia jawatan kuasa bendera lain. Dia orang tibai dia punya pengurusi. Ataupun dia tibai tu imam. Tu imam ni tak boleh. Tu imam ni bendera lain. Tak sama dengan kita. Kita tak boleh imam ni. Tu jadi masalah juga tuan-tuan. Selagi mana mereka ni masih lagi agama Islam, masih tak nampak dia orang ni murtad tuan-tuan, silakan. Solat lah, dia maaf. Kita pula nak duduk ke depan, dia orang dah ada giliran imam-imam yang bertugas. Suka tak suka kita kena ikutlah Datuk Imam kita lantik. Kalau tak nak nanti datang mesyuarat, lantik diri sendiri jadi Datuk Imam. Gitu. Itu lebih senang. Tengok berapa ramai pula yang tak suka gitu. Lagi ramai tuan-tuan. Bukan kita ni je nak kata tak suka kat orang, orang tak suka kita lagi banyak. Jadi jangan gitu. Letak nama macam tu sifatnya. Tak boleh kata dia ni pendapat kalau Tok Imam ni baca dia panjang sikit. Kena lambat sikit masuk. Kalau Tok Imam ni baca pendek sikit boleh cepat masuk. Tak mahu macam tu tuan-tuan. Masuk awal-awal semayang. Semayang juga adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata semayang ni ikut dan je, bila rasa nak solat dia solat, tidak tuan-tuan. Itu juga dengan pemerintahan. Mengundi juga adalah satu benda yang wajib. Kalau orang kata tak payah mengundi lah tuan-tuan, tak betul ya. Undi tu yang kita nak gunakan, sama ada kita nak lantik pemerintah yang kita suka ataupun tak. Tak mengundi tapi dia kata aku tak suka pemerintah ni, tak boleh macam tu. Kalau nak, tunjukkan kita punya suara ni. Itu cara dia, demokrasi. Demokrasi ni bukan zaman kita tu tuan-tuan. Ni zaman ni ada demokrasi. Bergaduh sana, berbalah sini, bergaduh sana. Jumpa Zainal Abu Bakar Siddiq. Terus dia orang cool down sikit. Ketika pada waktu tu, dia orang punya perangai jahiliah tuntang. Bukannya sikit kan, kapir je. Sampai tahap gitu. Orang jahiliah kalau dia gaduh, teruk kan. Macam-macam PL ni. Dan pada saat ni yang genting itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan ketokohan beliau sebagai seorang pemimpin. Lantas beliau pun telah menyampaikan khutbah yang menenangkan keadaan. Setelah memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayak-layaknya, ucapan beliau adalah sesungguhnya Allah telah mengutuskan dalam kalangan kita seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap umatnya agar beribadah kepadanya dan mengesakannya semata-mata. Tak kala umat manusia pada waktu itu daripada segi ketuhanan menyembah Tuhan selain daripadanya dengan menghadapkan Tuhan-Tuhan yang banyak daripada batu dan juga kayu. Maka menjadi suatu perkara yang besar dan sukar terhadap bangsa Arab untuk meninggalkan agama nenek moyang. Ucapan Sayyidina Abu Bakar. Lembutnya katanya. Allah dah ciptakan, Allah dah hadirkan daripada kalangan kita ini seorang Rasul yang menyaksikan apa yang terjadi pada umatnya pada waktu itu. Jadi dah diceritakan, dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sambung, maka Allah secara khusus memilih kalangan para muhajirin, iaitu kelompok terawal yang terdiri daripada kalangan bangsa Arab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan pertama yang mempercayai ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mempertahankan agama tu, muhajirin. Dan mereka juga bersama dengannya bersabar menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh kaum yang membohongi mereka. Ucapan Sayyidina Abu Bakar. Ketika semua orang lain menentang dan berpaling, tidak mahu mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu menjadikan mereka tidak gerun kerana sedikitnya jumlah pengikut dan ramainya orang yang membenci mereka. Maka dalam kalangan mereka muhajirin menjadi orang yang terawal semata-mata yang menyembah Allah di bumi ini di kala itu dan juga beriman kepada Allah dan juga Rasul. Mereka itulah kalangan muhajirin, penolong dan juga ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang paling berhak mengendali urusan umat selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidaklah golongan yang menentangnya melainkan orang yang zalim. Kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalian pula wahai golongan Ansar ialah kalangan yang tidak boleh dinafikan kelebihan daripada segi agama, dan juga kalangan terawal juga menganut Islam. Allah telah mengisytiharkan keredaannya terhadap kalian yang menjadi penolong yang ulung kepada perjuangan menegakkan agama Allah dan juga menolong Rasul. Dulu tuan-tuan, kaum Muhajirin dan Ansar ni banyak sejarah waktu dia orang hijrah tu tuan-tuan. Sedih dengar. Tuan-tuan kalau biasa dengar bunyi pinggan. Kan Muhajirin Ansar bertemu di Madinah kan. Pada waktu tu masing-masing duduk rumah keluarga angkat masing-masing lah. Jadi yang Ansarnya mengambil dia orang, Muhajirinnya datang, dia dibawakan ke rumah masing-masing. Abdul Rahman bin Auf pergi duduk dengan orang-orang kaya juga. Tapi ada yang orang miskin ni duduk dengan kalangan dia orang. Sampaikan kisah sejarahnya, rumah tu tak ada makanan apa tuan-tuan. Suami isteri duduk. Apa yang dia orang buat tuan-tuan? Layan tetamu ni waktu malam. Jadi tengah nak layan tetamu ni, dia orang matikan lilin. Bunyi pinggan suami isteri je. Korban, dia orang tak cukup makanan, tapi dia orang kata buat tu sedapnya buang makan. Padahal tak makan pun. Rai tetamu yang datang, Muhajirin. Tu tuan-tuan, menunjukkan umat Islam pada waktu tu, Allah Akbar, ada kelebihan masing-masing. Muhajirin ada kelebihan berjuang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan golongan Ansar ni ada kelebihan dia orang tuan-tuan. Sehinggalah besok dikhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tu berdoa untuk dia orang suami isteri. Sebab apa? Lagu ni kan raikan tetamu. Kalau kita tuan-tuan rasa penuhkan perut kita dulu. Penuh perut kita berbanding perut ahli yang lain, ahli keluarga ataupun saudara-saudara umat kita yang Islam yang lain, kita buat tak erti dia. Dia tak makan, terpulang kat dia lah. Siapa suruh dia malas cari kerja? Siapa suruh dia tak buat ni dah? Sebagai bangsa agama Islam tuan-tuan, bantu. Cuma bantu janganlah ada setengah tu asyik bantu ulok je sampai sudah. Tak boleh juga tuan-tuan. Ulok tu biar dia bekerja sikit. Bagi dia satu kerja. Kau pergi buat sana, sapu masjid, sapu surau, kita bagilah upah kat dia. Supaya paling tidak dia tak nganga je nak dapatkan bantuan sampai ke sudah. Jenuh, kena duduk je. Buat tak reti, tak boleh. Itu bukan cara Islam. Maka kita ajarkan dia untuk dia berikhtiar. Maka dah ikhtiar baru dapat bahagian ni. Dia tak boleh main terus-terus bagi gitu je. Jadi itu sebabnya majlis agama Islam ke negeri, kadang-kadang dia kata bantuan susah nak bagi. Bukan susah, dia orang nak tengok dulu select yang betul-betul yang boleh terima. Bukan kata kita ni, kita kata kita susah lah. Sebenarnya ada lagi orang susah daripada kita. Waktu di Perak dulu saya bantu ada beberapa tempat. Beras anaknya ramai 8 orang. Berasnya tinggal 2 inci je lagi. Bulan tu tak cukup nak makan. Anak ramai 8 orang. Tu macam mana tuan-tuan? Itu pun dia tak minta dekat kita. Tak minta. Sahabat kita pula bagi tahu. Saya bagi tahu ni ada sahabat kita ni seorang ni tak cukup makan Allah. Dia giat membantu orang. Tolong saya. Hantar pergi sana bantuan, hantar pergi sini, hantar sana, hantar sini. Tapi dia sendiri dia tak ambil. Tu hebatnya tuan-tuan. Dia susah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan seorang, dia kata sahabat kita ni pun susah juga. Tu yang bagi. Pergi datang Allah, pergi tengok rumah dia senyap. Ya Allah. Orang yang tak meminta-minta tuan. Mungkin kadang-kadang kita tengok rumah dia penuh aircon, tapi belum tentu lagi dia orang ni berduit. Kadang-kadang tengok Astro 5-6 cabang, belum tentu lagi dia membayar tuan. Kita tengok macam tu. Itulah umat Islam ni berkasih sayang dengan penuh kasih sayang. Ni cerita ni waktu dia orang datang, Muhajirin datang kepada Ansar. Tengok macam mana keadaan dia orang laga pinggan suami isteri tu. Buat trik. Padam lampu ni, gelap satu rumah. Gelap tuan-tuan. Kalau kita ni ada lagi lampu jalan, ni gelap betul. Main laga pinggan je suami isteri ni. Dia buat drama. Dia orang tak makan pun, hanya bagi tetamu dia orang sahaja yang makan. Subhanallah tuan-tuan. Dan ketika pada waktu tu dia orang pun lapar. Kita kalau tengah lapar ni, kita je lah seorang tibanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata Muhajirin ada kelebihan, Ansar juga ada kelebihan. Sebab Ansar ni membantu dan juga mengisytiharkan diri dia orang ni bersama-sama dengan Islam.
Kemudiannya dilaksanakan hijrah ke negeri atas bumi kami ini, iaitu Madinah, suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sesiapa melainkan kalian sahaja setelah golongan muhajirin. Maka sewajarnya pemimpin utama daripada kalangan kami muhajirin dan para jemaah menteri daripada kalangan kalian pula, wahai golongan Ansar. Perkara ini tidak diliputi keputusan mesyuarat dan tiada siapa yang dapat mengatasi kalian. Daripada Ibnu Al-Katsir Al-Kamil fil Al-Tarikh, dalam kitabnya, dalam jilid yang kedua, menceritakan itulah ucapan Sayyidina Abu Bakar. Rupanya pesan tu mendalam. Walaupun kita parti berbeza tuan-tuan, selagi mana masih Islam, jangan duk gaduh. Jangan duk kita cerca kawan-kawan kita yang lain. Walaupun kita tengok politik, kita kata, kenapa orang politik sekarang ni, dia orang kutuk sama kutuk, tapi depan-depan elok je senyum. Itulah, inilah dia caranya tuan-tuan. Hang politik, hang kita politik kita. Gitu. Itulah caranya nak hidup secara, orang kata, aman dan juga damai. Tak payahlah kita nak gaduh. Kalau gaduh tu sampai kesudah gaduh, sampailah habis. Tapi kalau dia orang bawa ajaran yang tak bagus, bawa datang karaoke ke, bawa datang benda pelik-pelik yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang balas ni. Kita bukan pemerintah. Kalau nak jadi pemerintah, nak komen lebih, kena masuk jadi calon. Boleh kita cakap lebih sikit daripada yang biasa kan. Kalau setakat sebut di media sosial jadi cyber trooper dan sebagainya, tak ada guna. Kita kena cakap terang-terang. Kalau kita tak setuju ada artis datang, maka kita bagi tahu kami tak setuju. Ada Facebook tapi tak komen, senyap je macam tu. Kena komen lah sikit. Ni artis ni tak boleh, tak sesuai, dia orang ni punya hukum tertentu, maka kita tolak dia orang ni tuan-tuan. Kan kata gitu tuan-tuan, ramai yang mak-mak kita ni sanggup bid harga nak beli tiket nak pergi tengok, tak tahulah ceramah dia ada tauliah ke tidak, pergi tengok apa, konsert yang akan datang ni kan. Tiketnya berapa? 500 dah naik kepada 900. Bid sanggup tu budak Melayu kita bid tuan-tuan. Kita kena tengok. Kalau macam tu masyarakat agak sedikit bahaya, maka kita kena didik mereka kembali kepada itu. Dan ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menenangkan keadaan dan juga menghilangkan pertelingkahan. Seterusnya Sayyidina Abu Bakar itu mencalonkan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum menjadi khalifah pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar mencadangkan Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiba-tiba kedua-dua orang individu itu bangun dan juga lalu mencalonkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kemudian diikuti oleh pemimpin dalam kalangan para sahabat Ansar dan muhajirin yang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar pun diisytiharkan menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang tadi itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah bangun. Dia orang pula yang kata kami mencadangkan Sayyidina Abu Bakar pula jadi. Akhirnya semua bangun, daripada Ansar bangun, Muhajirin bangun. Maka mereka menyatakan hasrat untuk melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sebagai pengganti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cadang orang lain tapi dia diangkat. Maka ketika itu semua bersepakat, maka jadilah khalifah yang pertama selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga pemilihan khalifah berlaku secara syura dan tidak mengandungi unsur paksaan dan tidak berlaku dengan mudah, melainkan selepas dilontarkan pendapat yang dibahaskan dengan masak. Bukan main angkat saja. Ikut populariti dan sebagainya. Contohnya pengurusi masjid ke, surau dan sebagainya, KRT taman ke dan sebagainya. Kena angkat ikut kredibiliti dia lah. Janganlah kau pakat berdaja kawan ni seorang tu, letih dia. Ada satu tempat ni, alah kita tak payah susah-susah lah, lantik je lah si Polan ni, pakat semua sekali lantik dia. Jam kawan. Tiba dia tak buat kerja, udah kita pula yang jenuh. Kita lantik dia tak buat kerja, letih. Apa pun tak jadi tu.
Jadi nak lantik tu, nak tengok tu kita yang buatnya tuan-tuan, kita ni yang kena tanggung, maka kita lantik orang yang sepatutnya. Ikut bahagian dia lah. Kalau portfolionya dia ni orang yang jenis ngaji sains, kita lantik lah orang yang pandai sains kerjanya. Jangan lantik yang bukan pada tempatnya tuan-tuan. Tak boleh. Nanti dia akan jadi celaru dan juga banyak bermasalah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat berwasiat memberikan amaran yang keras terhadap sifat ta'assub kabilah dan juga kekeluargaan yang tebal. Sifat yang diwarisi sejak zaman jahiliyah masih wujud menjadi perangai bangsa Arab, iaitu berbangga-bangga dengan kabilah. Aku bangga aku ni daripada keturunan bangsawan. Tu. Aku bangga aku daripada keturunan. Bangga dengan kita punya kebiasaan tu tak ada masalah. Jangan membesarkan diri kita sampai kata korang tak boleh nak arah aku. Aku ni keturunan raja. Kalau kita banggakan aku daripada keturunan susur galur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Aku ni daripada golongan mendeling. Ada keturunan daripada Telu. Kalau tuan-tuan biasa dengar. Banjar biasalah. Bugis, lagi apa lagi. Bangga dengan keturunan asal-usul kita tak ada masalah, tapi jangan bangga tu terlalu lebih sangat. Itu adalah sifat orang jahiliah. Dan juga membangga-bangga kekeluargaan. Anak aku belajar sini. Anak aku pun belajar kat sini juga, tapi lebih sikit daripada anak hang. Kalau sekadar bergurau tu tak ada apa, tuan-tuan kan. Saja gurau biasa-biasa tu tak ada masalah. Ini sampai tahap orang terkecil hati, sampai secara tak langsung kita mengata kepada anak kita pula. Anak ramai 2, 3, 4 orang, kawan ni tak ngaji cerdik sikit, dah kita tibai kawan ni. Mulut mak tu jangan ada ngata anak-anak banyak sangat. Kalau ada jenis mulut yang laser tu, jangan. Nanti kalau dah tua tak ada siapa nak jaga, nanti tu Allah bagi kifarah kat kita. Tu sebabnya ibu ni sebagai ketua di rumah ni kena jaga sikit. Ayah ni adalah ketua keluarga. Di rumah mak tu yang berkuasa. Mak yang suruh kita pergi makan, mak yang suruh pergi mandi, kebiasaannya tuan-tuan. Sebab mak memang didik kita di rumah lebih sikit berbanding ayah. Walaupun dalam Quran Allah sebut 8 kali ayah bersama anak. Ayah ni kena didik anak banyak kali tuan-tuan. Dalam Quran sebut 8 kali. Dengan mak ni hanya 4 kali saja Allah sebut dalam Quran. Itu sebab kalau anak-anak lelaki, anak perempuan kita isap vape, tengok bapak dia isap rokok tak? Bapaknya kaki isap rokok, anak pun akan isap rokok. Baik lelaki, baik perempuan, sama lah. Dia akan ikut. Bapak dia perangai gila, anak dia pun perangai gila juga. Dia akan ikut macam tu tuan-tuan. Dia jarang sikit nak ikut mak. Dia akan ikut pada sebahagian ayah. Sebab dia akan tengok jadi model. Ayah tu jadi role model untuk dia. Itu sebabnya ayah sebagai ketua keluarga kena jaga. Kalau yang minum ketum, tak payah minum ketum dah lah lepas ni. Yang isap rokok, tak payahlah isap rokok lepas ni. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup membenci kalau ludah di kawasan masjid ataupun surau. Jadi kalau ludah pun Nabi tak suka, kan kalau kita rokok dalam kawasan masjid ataupun surau. Selagi mana tangga ni masih lagi sebahagian harim pada surau, tak boleh hisap. Nak hisap, dan pergi cari tempat lain, cari jauh sikit. Sebab tempat yang harim ni, tangga ni memang sebahagian daripada surau lagi, masih lagi sebahagian daripada masjid tu, kena jaga tuan-tuan. Kemuliaan. Nak datang semayang, jangan hisap rokok dulu, pergi semayang dulu. Lepas tu balik ni hisap rokok, tuan-tuan nak tibai macam mana pun tibai lah. Nak maghrib dengan isyak, jangan isyak rokok, berhenti dulu. Lepas isyak lagi boleh isyak rokok. Ramadan kan boleh tahan, betul tak? Ramadan tahan lagi lama. Ni kan sekejap antara maghrib dengan isyak. Nak buat macam mana nak hilangkan tu? Ngaji Quran. Ngaji Quran. Guru saya kalau isyak rokok ni senang kan? Setiap hari duit rokok tu masuk dalam tabung surau ni. Ya Allah, ini duit selalu aku beli duit rokok, berapa ringgit sekarang ni? RM17 kot, downhill ke RM19 ke downhill yang 20. Ni duit aku selalu beli rokok, ya Allah. Dengan aku masukkan infak dalam surau ni ke rumahmu, ya Allah, maka berhentikanlah untuk aku isap rokok. Buatlah gitu. Bagi tiap hari masuk. Kalau kita satu hari beli 3 kotak, kalilah 19 kali 3. Buat macam tu. Tu cara dia tuan-tuan. Nak berhenti boleh, insya-Allah. Cuma nak kan tak nak.
Ada sahabat saya memang merokok daripada kecil, umur 9 tahun merokok. Tapi dia boleh berhenti dengan sebab apa? Dengan cara hati kita sendiri. Kalau hati kita tu tak rasa nak berhenti dan tu, dia takkan berhenti. Saya kalau dengan orang ketum ni sikit lah. Dia orang kata, Ustaz, ketum ubat. Memanglah ubat, tapi ubat yang cari bala lah. Sebab ketum ni kalau untuk makluman tuan-tuan, urat dia tu lagi dia gelap, lagi tintong dia punya pening. Yang kata ubat tu adalah ambil, tarik daun saja, letak dalam gelas, bubuh air panas betul-betul, tutup, suam sekali lagi, minum. Tu je lah ubat. Ini dah dia masaknya sampai 5-6 kali masak tuan-tuan. Itu bukan ubat namanya. Bubuh periuk air penuh, kering kawan, tambah lagi air, keruh terus dia punya warna. Itu bukan ubat namanya. Itu bala namanya. Orang yang ketagih ketum ni mudah dapat sakit jantung. Kalau orang darah O minum ketum, jam dia lagi. Darah tu jadi lagi pekat, dia sumbat terus jantung. Bahaya tuan-tuan. Oleh itu boleh berhenti dah lah daripada sekarang. Sebabnya kalau minum ketum ni tiap hari ni dia ketagih. Dia tak minum sehari dia tak boleh. Dia mesti kena minum, letak dia menggigil. Dia jadi ketagihan. Yang kata ubat tadi tu, tarik dia, buang dia punya urat, letak dalam, tuang, minum. Itu pun minum bukan tiap-tiap hari tak. Dia mengikut dos yang telah ditetapkan. Itu kena tengok juga tuan-tuan. Bukan semua boleh kita masukkan. Sambung lagi tuan-tuan, iaitu namun sifat ta'assub itu dapat diatasi dengan keimanan yang teguh dan ikhlas. Rasa kita tadi tu tuan-tuan, ta'assub kita tadi tu, ta'assub yang melampau-lampau ni dapat diteguhkan dengan sebab iman tu ya tuan-tuan. Sebab kita yakin kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gaduh buat apa? Sebab parti politik. Kalau nak berkempen lah. Kita ada iman tuan-tuan, kita percaya. Selagi mana engkau tak sembah selain daripada Allah, masih lagi saudara aku walaupun berbeza parti, tak payah gaduh. Setengah kita sebab parti dia bergaduh sampai habis. Sebab apa? Tak ada ni iman. Kalau dia ada iman tuan-tuan, ikhlas pula tu imannya, teguh pula tu imannya, saya dia takkan bergaduh. Itulah dia punya caranya tuan-tuan. Dan juga serta roh Islam sebenar yang tertanam dalam jiwa generasi awal Islam, hasil tarbiyah nabawiyah. Mereka menjadi contoh yang baik sekaligus mengatasi demokrasi purba dan juga moden yang dibanggakan oleh dunia barat pada hari ini. Itulah demokrasi. Zaman ni dah ada lah. Pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah pemilihan undian menggunakan syura. Bukan sekarang ni je. Kalau kita kata saya tak nak mengundi lah balik, tak boleh tuan-tuan, kena undi. Tuan-tuan nak undi apa? Itu undi rahsia, itu pulang tuan-tuan lah. Nak undi macam mana? Saya tak kempen untuk pilihan raya tuan-tuan tak. Tapi bagi tahu cara demokrasi, perlunya kita memilih. Kalau kita tak pilih, habis. Tak usaha untuk memilih pun tak jadi. Contoh, kita pergi pasar raya, kita tak pilih barangan yang halal. Tuan-tuan rasa balik rumah kita boleh bagi tak anak bini kita makan benda yang halal? Tak cari daging yang halal. Kita kata daging, jalan je lah, beli je, tak tanya pun daging apa. Tak jadi tuan-tuan, perlu kita tanya dulu. Ni apa dia, kena usaha tanya. Ni tengok sikit, ni macam daging macam pelik je, lembut je rupanya, lemaknya banyak je. Tu bukan tu. Tu kita kena tengok. Beli keropok yang betul-betul ada gelatin ke tidak untuk anak-anak kita yang tak dibenarkan. Tu kalau kita tak usaha cek, tak usaha tengok betul-betul, kita tak memilih makanan yang betul-betul tuan-tuan, maka rosak kita. Kita sendiri yang memberi dia orang makanan dengan makanan yang tak elok, makanan syubha. Sebab apa? Sebab hasil tak ada ilmu. Bila kita ada ilmu gini tuan-tuan, maka kita boleh buat satu pemikiran yang rasional. Nak buat satu benda kita boleh memilih. Gitu juga dengan pakaian raya, kita boleh pilih dah mana yang patut syariah ataupun tak patut syariah. Tu ayah-ayah boleh dah cek lepas ni isteri sebelum keluar kena pusing dulu. Jadi model di depan, tak cukup faktor syariah, tukar lain. Perlu buat. Anak-anak nak keluar, ayah nak keluar ni, nak gimana? Nak beli buku, jom ayah temankan. Tu yang paling bagus. Kalau anak perempuan ni yang tak kahwin ni, bawa. Tengok dulu, pusing dulu, tengok. Tak kena spek. Tak boleh. Pergi tukar dulu. Dia orang keluar ikut dan keluar rumah, masuk dan sebagainya tanpa kita menegur. Kita ni khalifah tuan-tuan.
ketua keluarga, maka kita perlu dan kita ada hak. Ada 3 orang yang boleh ambil balik apa yang selayaknya. Apabila dia beri, dia boleh ambil, iaitu ibu dan ayah. Ayah ni kalau dia bagi handphone dekat anak dan dia kata dia tak nak bagi anak dia main handphone, dia layak untuk ambil. Jangan buat tak layan ni, tak boleh. Jangan. Yang keduanya adalah seorang guru. Kalau guru kata aku tak halalkan ilmu ni, habis, clear tuan-tuan. Tu bermasalah, kita kena jaga betul-betul. Jadi ibu dan ayah kena ambil main peranan. Anak tak nak dengar cakap, layak dia ambil. Jangan kita kata nak senangkan kerja kita saja tu. Layak kita ambil kembali hak ni. Kalau kita tengok luar negara kan, kau tak belajar elok-elok, aku ambil kau punya duit belanja. Betul tak? Kita tengok dalam filem. Tu dia buat gitu. Memang hak dia, hak ayah. Hak ayah dengan mak memang layak. Ambil. Aku boleh tarik duit belanja. Aku boleh tarik, engkau tak boleh keluar rumah setahun. Kau tak boleh keluar rumah 2-3 hari. Tak boleh keluar. Kan orang tua dulu kita, kamu ni balik dah lambat. Orang suruh main balik 6.30. Tak boleh balik lagi sampai 6.30 petang. 6.45 baru balik. Dia tarik haknya, dia kunci pintu. Dulu-dulu mak ayah itu dia kunci pintu. Budak sekarang ni jangan buat cerita tuan-tuan. Kunci pintu, dia lari rumah kawan. Sebab Nabi sebut kalau nak didik anak ketika zaman ni, ngikut zaman dia. Kena cari hikmah. Zaman sekarang ni penuh pancarobanya, kita kena tengok cara yang betul-betul. Dan juga keputusan syura yang dibuat pada waktu itu tidak memperolehi sokongan sebulat suara, kerana ada dalam kalangan para ahlul bait hanya membai'ahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah beberapa bulan beliau dilantik menjadi khalifah. Ahlul bait ni ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah ada nama Said ke, Syarifah binti Said ke, maka kita muliakan dia orang ni. Muliakan keturunan ahlul bait. Kalau dia bercantum dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena raikan dia, muliakan dia, insya-Allah. Macam dulu ada siapa nama? Maula Muhammad datang sini kan. Cuma orang kita je yang tak betul komen di Facebook. Bergetar rahim. Tu yang jadi masalah. Tengok Maula Muhammad bergetar rahim. Itu yang menyebabkan masalah. Timbul kontroversi. Yang perempuan komen tu pun belik semua. Tak ada benda lain nak komen. Komen lah benda lain. Janganlah kata macam tu. Benda yang tak elok, yang tak bagus. Jadi ahlul bait ni selepas, sebab dia orang menguruskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas beberapa lama baru dia orang membai'ah Sayyidina Abu Bakar. Bai'ah tu janji taat setia lah, loyalty. Kita ada bai'ah kita dan sebagainya, maka dia berikrar lafaz bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Manakala dalam kalangan Ansar pula ada kalangan yang tidak mahu berbai'ah kerana mereka mahu khalifah dilantik daripada golongan mereka. Begitu juga dengan kalangan Quraisy sendiri, pada awalnya tidak berbai'ah, namun kemudian berbai'ah seperti Al-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidah dan juga Abu Sufyan bin Ahab. Orang bai'ah juga akur. Sebenarnya tak dipilih daripada segi diorang, mungkin tak kena. Tapi bila pemerintahannya cantik, elok, jadi dia berjanji taat setia juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun krisis dalaman umat Islam yang berlaku tidak menyebabkan pertumbahan darah. Walaupun berselisih tapi tak berperang. Kalau kita kat Kedah ada perang bisik kan, perang saudara juga tu, besar juga tu, kita perang. Dan juga ketika berlakunya Sultan Mahmud mangkat di Julang, betul tuan-tuan? Itu pun perang saudara juga tu, di antara Laksamana Bintan dengan Sultan Mahmud. Diorang pupu tu, saudara. Tu difitnah kerana kata Tuanku Sultan Mahmud ni bunuhnya anak Laksamana Bintan dalam kandungan. Tu pun sejarah agak tu tuan-tuan, kena tahu. Orang Melayu kita ni senang kena cucuk sekejap kan. Kita cucuk sikit benda pelik-pelik kan, dia boleh provoke seorang tu sampai habis jatuh. Tuan-tuan ada ingat tak satu cerita dulu? Dalam TV ada selalu 16 puasa. Yang waktu tengah puasa tu, dia orang ada nampak nasi dekat bibir dia. Dekat janggut tu ada nasi sebiji kat sini. Cerita tu cerita sejarah tuan-tuan, di antara Padang Perak dan juga Kedah.
Mana seorang ahli agamawan tuan-tuan difitnah oleh orang kampung. Dia sebenarnya dia gaul nasi dengan sayur keladi tu. Dia ada lagu dia tuan-tuan. Dia gaul dengan sayur keladi tu, dia bagi binatang makan. Tapi sebab nampak sebiji tu dekat rambut dia, dia orang kata dia tak puasa. Yang difitnah itu adalah seorang guru agama. Sampai mati dia difitnah. Satu kampung. Akhir satu kampung ni kena sumpah. Orang Melayu kita ni senang lah kan? Cakap je benda pelik-pelik sikit. Habis orang ni jatuh sejatuh-jatuh. Itu yang kita takut tuan-tuan. Kena jaga ukhuwah umat Islam. Kita pastikan dia masih beriman, jaga elok-elok. Perlu kita kena jaga tuan-tuan. Dan juga walaupun tak ada pertumpahan darah. Selepas itu umat Islam sebulat suara mendukung negara Islam dan juga risalahnya, sekaligus menyambung tugas Islam yang tidak terhenti pada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada berhenti sampai situ. Kita kena teruskan sampai hari ni tuan-tuan. Contohlah saya kalau boleh berkempen dekat surau ni kan. Hari Jumaat tuan-tuan, pagi Jumaat subuh, atau cuma semua pakai jubah warna putih semayang. Ni saranan saya lah. Saya pergi kuliah mana-mana, saya suruh ni. Hari Jumaat, pagi subuh Jumaat tu, semua semayang pakai jubah putih. Comel tak comel? Pergi semayang Jumaat, pagi sekali lagi dekat masjid mana-mana, sini buat Jumaat kan? Tak ada. Kalau pergi masjid mana-mana, semua daripada sini pakai jubah je. Keluar putih semua, subhanallah. Cantik kan? Akan datang selepas tu, buat pula satu lagi. Pakai sorban semua subuh. Hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya anjurkan kepada tuan-tuan, apa salahnya kita cuba. Betul. Cuba cari jubah seorang satu. Beli yang mahal sikit tak apa, yang 100 lebih tu barulah nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau pakai comel-comel sikit. Baru bergaya sikit. Bawa jubah, pakai jubah putih. Cuba tuan-tuan, tengok hari tu sejuk je mata, subhanallah. Ni cubaan lah. Saya pergi mana, saya bagi tahu, kita cuba hidupkan balik pakai jubah berwarna putih. Cuba hari Jumaat khususnya. Lepas tu bakar bakhur hari Jumaat subuh. Bakhur tu bakar bau wangi-wangian lah. Ambil yang raudah punya bauan tu. Sekali-sekali buat lah. Nanti cari buat jenuh nak beli bakhur ni. Buat hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Buat benda yang baik. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu buat banyak, kita buat sikit je tuan-tuan. Tak mampu kita nak buat sedikit, buat yang sekadar kita mampu saja. Tapi kalau buat sekadar mampu pun tak mampu juga, susah nak cakap tuan-tuan. Maksudnya senang kot. Isteri-isteri kau jubah dapat pahala, suami pakai je pergi sembahyang subuh. Settle masalah. Tak ada apa. Kita cuba biasakan pakai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa pada masa yang akan datang. Kita akan sambung daripada ada beberapa golongan, iaitu golongan Ahlul Bait ini, yang menegaskan bahawa ketua keluarga hendaklah daripada ketua keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakkan yang ganti Nabi itu adalah daripada keluarga baginda Nabi. Dan juga golongan Ansar juga ada pendapat mereka masing-masing, dan juga Muhajirin juga ada pendapat dia orang masing-masing. Masing-masing ada pendapat tuan-tuan. Jadi kita kena raih pendapat-pendapat mereka ini mengikut daripada sejarah yang telah ditetapkan. Sebelum ni mungkin kita tak dengar sejarah rupanya Sayyidina Abu Bakar mencadangkan 2 nama. Tapi akhirnya 2 orang ni bangun dan mencadangkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi khalifah. Walaupun sebelum tu ada yang berat sikit nak berbai'ah, tapi masih juga berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dah bai'ah, jangan kata macam-macam. Tak puas hati, terus jumpa. Kalau Tok Imam kata Tok Imam baca panjang, kita cakap dengan Tok Imam, Tok Imam jangan baca panjang sangat, pendek. Tapi kalau saya kata biar baca lagi panjang. Lagi bagus tuan-tuan. Rasa ketenangan, baca panjang ni sangat bagus. Tapi dia baca sikit panjang, bukannya rukuk tu pun panjang. Kalau rukuk pun panjang tuan-tuan, sujud pun panjang, jenuh kita, tak berbalik. Ni tuan-tuan, insyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang. Kalau ada salah silap, selamat Hari Raya Ma'azir Batin. Yang beraya, raya elok-elok. Yang bercuti, cuti elok-elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmat kita insyaAllah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya dafi'al bala wan niqam idfa'na ya Allah, idfa'na ya Allah, idfa'na ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dhiqin wa shiddatin wa nikmatin wa fitnah. Wassallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.